Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar Sri Puji? Okay, hari ini Muallim akan kongsikan satu video baru untuk pembelajaran tajwid pada hari ini. Okay, sebelum Muallim mulakan kelas, Muallim nak kamu sediakan pensel ataupun buku untuk catatan nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti mana yang Muallim jelaskan tadi, Muallim akan kongsikan satu video pembelajaran yang baru pada hari ini. Okey, tajuk yang akan kamu belajar pada hari ini adalah, okey, boleh tengok tak lah, lafaz jalalah. Okey, nampak lafaz jalalah. Okey, sebelum ni pernah dengar tak apa perkataan lafaz jalalah? Okey, lafaz jalalah ni dia bermaksud adalah kalimah Allah. Okey, kalimah Allah ni adalah disebut sebagai lafaz jalalah. Okey, kalau kamu buka Al-Quran, kalau kamu jumpa kalimah Allah, ini merupakan kalimah lafaz jalalah. Okey, dalam kalimah lafaz al-jalalah ni dia terbahagi kepada dua cara sebutan atau dua cara bacaan. Okey, jom kita tengok cara bacaan yang pertama ataupun cara sebutan yang pertama. Okey, cara sebutan lafaz jalalah yang pertama adalah dia dibaca secara tafhim. Okey, mula-mula dibaca secara tafhim. Tafhim ni bermakna tebal. Okey, kalau kamu jumpa dalam Al-Quran kalimah Allah yang didahului huruf baris atas ataupun baris fathah. Okey, dalam bahasa Arab dia berbaris fathah. Okey, ia merupakan cara bacaan tebal. Okey, sebagai contoh, kamu boleh membaca dengan cara minallahi. Minallahi. Kena baca secara tebal. Okey, yang kedua, wa taba'allahi. Wa taba'allahi. Okey, maksudnya di sini apabila kamu jumpa kalimah Allah di dalam Al-Quran dan sebelumnya ataupun sebelum kalimah Allah ni didahului oleh baris fathah ataupun baris atas, maka ia dibaca secara tafhim, dibaca secara tebal. Okey, yang kedua pula dalam poin yang sama, tafhim juga tetapi dia berbaris depan. Okey, sebelum kalimah Allah ni dia didahului dengan baris hadapan. Okey, contoh kalimah dia adalah ghairullah. Sebut sama-sama, ghairullah. Okey, rullah berbaris hadapan. Itu dibaca secara tafhim, dibaca secara tebal. Okey, yang kedua, contoh yang kedua adalah fattaqullah. Fattaqullah. Okey, sebelum kalimah Allah ni didahului oleh baris hadapan. Okey, dia dibaca secara tafhim, iaitu dibaca secara tebal. Fattaqullah. Okey, setakat ni ada masalah tak? Okey, Muallim ulang Okey, untuk cara sebutan yang pertama dia dibaca secara tafhim. Tafhim ni dibaca secara tebal. Okey, dalam cara bacaan yang pertama ini, tafhim ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama didahului dengan baris atas, yang kedua didahului huruf baris depan. Okey, maksudnya kat sini sebelum kalimah Allah tu mestilah didahului huruf yang berbaris atas ataupun berbaris depan. Kalau didahului oleh dua baris itu, maka ia dibaca secara tafhim. Okay, jom kita tengok cara sebutan yang kedua. Okey, cara sebutan kedua dia disebut sebagai tarkik, iaitu nipis. Okey, dalam poin tarkik ni, okey, yang pertama adalah didahului huruf berbaris bawah. Okey, maksudnya di sini kalau kamu jumpa dalam Al-Quran kalimah Allah didahului huruf yang berbaris bawah, maka ia dibaca secara tarkik, iaitu nipis. Okey, contoh dia adalah bi'ilmillah. Maklum ulang bi'ilmillah. Okey, maksudnya di sini sebelum kalimah Allah ni ada huruf yang berbaris bawah ataupun berbaris kasrah. Ini kita baca dia secara tarkik ataupun nipis. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah min dunillah. Mana ulang?
min dunillah. Okey, maksudnya sebelum kalimah Allah ni didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Okey, maka kita membacanya secara tarkib ataupun nipis. Itu je perbezaan dia. Okey, yang pertama tadi, untuk cara sebutan yang pertama tadi, tafhim, ia didahului oleh huruf yang berbaris atas ataupun huruf yang berbaris hadapan. Okey, untuk tafhim pula, untuk tarkib pula yang tadi, ia didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada minggu ini. Okey, apa yang Muallim ajar ni harap kamu dapat faham. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok nota yang akan Muallim kongsikan di dalam Facebook nanti. Itu saja daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.